A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulakanlah kelas dah pukul 7.50. Tanpa membuang masa, kita mulakan kelas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarruri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey, alhamdulillah menjawab salam itu adalah wajib. Okey. Baiklah. Okey. Kita teruskan kepada pelajaran kita. Kalau tidak silap cikgu, pelajaran pada minggu lepas iaitu bab 9, topik-topik terakhir kita dah selesai. Betul tak? Betul tak? Cuba ingatkan. Ingat kembali, betul kan? Betul kan? Betul tak? Kan kalau tak Saya silap rasa betul, cikgu. kan. Okey, kalau tak silap cikgu dah. Yang terakhir tu kita ada buat latihan iaitu soal jawab soalan objektif. Kan? Betul tak? Kalau tak silap cikgu lah. Baik, pada pagi ini insya-Allah kita akan belajar tentang bab terakhir tingkatan 4 iaitu bab yang terjejas pada tahun lepas. Okey, iaitu pemasyuran kemerdekaan. Cikgu kongsikan paparan buku teks di skrin anda sebentar. Okey, nampak tak paparan cikgu kongsikan? Respon? Nampak. Alhamdulillah. Baik, bab terakhir, bab 10, pemasyuran kemerdekaan. Okey, bab ni tak adalah heavy sangat. Okey, santai-santai saja, dia tak berapa heavy. Baik, bab 10, pemasyuran kemerdekaan. Baiklah, mari kita lihat rumusan atau sinopsis bab ini. Okey. Jadi, merdeka ditaktifkan sebagai kebebasan ataupun usaha mendaulatkan nusa dan bangsa. Okey, merdeka ditaktifkan sebagai satu kebebasan ataupun usaha mendaulatkan nusa dan bangsa yang telah diperjuangkan oleh pelbagai pihak. Okey, di negara kita lah ni. Okey. Baik, kita merdeka pada tahun 1957 tanggal 31 hari bulan Ogos. Ingat tarikh ni. Ada pelajar yang tak ingat tarikh ni. Ni tarikh bersejarah bagi negara kita. Setiap warga negara perlu tahu tarikh tersebut. Okey. Baik. Untuk mencapai kemerdekaan, rakyat telah berjuang untuk membebaskan negara daripada cengkaman kuasa asing. Jadi kita tahu, okey, sebelum kita merdeka, negara kita telah dijajah oleh kuasa-kuasa asing. Okey, so yang bermula dengan Portugal yang menjajah Melaka pada tahun 1511, kemudian seterusnya Belanda, kemudian British, kemudian Jepun menduduki negara kita, kemudian British semula dan kita merdeka. So lebih kurang 400 tahun lebih kita dijajah oleh kuasa asing. Okey. Bagi itu sebabnya
pemasyuran kemerdekaan ni haruslah diingat sebagai satu coretan sejarah dalam negara kita. Jadi, kalau anda nak tahu, okey, untuk menyambut tarikh bersejarah tersebut, rakyat telah membuat pelbagai persediaan. Jadi, dalam bab ini kita belajar, okey, antara kandungannya ialah bagaimana persediaan yang dilakukan oleh kerajaan, okey, untuk menyambut detik ataupun tarikh bersejarah tersebut. Okey, dan dalam bab ini, okey, iktibarnya ialah kita perlu menghayati pengorbanan, kita perlu mempertahankan perpaduan dan juga nilai kesetiaan dengan tidak berbelah bahagi supaya negara kekal berdaulat. Okey, itulah sinopsis bab 10. Okey, yang kita akan belajar sebentar lagi. Okey, kita lihat di sini Okey, di bawah ini ada satu timeline ataupun garis masa, okey, tentang bab pemasyuran kemerdekaan ini bermula dengan 8 Julai 1957. Okey, Perdana Menteri kita yang pertama pada masa ini belum lagi Perdana Menteri sebab belum lagi merdeka lah. Tapi Tunku Abdul Rahman akan diangkat menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Okey, pada tarikh tersebut Tunku Abdul Rahman mengumumkan sambutan Hari Merdeka melalui Radio Malaya. Kemudian pada 21 Ogos 1957, Stadium Merdeka siap dibina. Okey, apa yang menarik tentang Stadium Merdeka ini? Stadium tersebut dibina untuk tujuan menyambut kemerdekaan dan bukan tujuan bermain bola, bukan tujuan pertandingan bola sepak kalau awak nak tahu. Okey. Jadi nama pun Stadium Merdeka, stadium ini dibina khusus untuk dijadikan tempat menyambut Hari Kemerdekaan Negara. Okey. Baik. Seterusnya, okey, kalau ada lagi timeline. Okey. Baik, ada timeline lagi. Pada 30 hari bulan Ogos 1957, tepat 12.30 malam, pemasyuran kemerdekaan, okey, di Padang Kelab Selangor. Ada jam lah, jam ni di Padang Kelab Selangor, menara jam ni. Jadi ramai rakyat telah berkumpul sejak pukul 8 lagi, sejak pukul 6 petang lagi, ada datang pukul 5 petang lagi, okey, untuk menyambut kemerdekaan negara pada pukul 12.30 malam. Okey. Alright, ada pelajar nak masuk. Okey. Baik, 31 Ogos, okey, paginya isytiharaan kemerdekaan dibuat di Stadium Merdeka. Yang ni sangat masyhur, sangat terkenal, iaitu ada gambar, kalau awak tengok di internet ataupun type di Google, gambar Tunku Abdul Rahman melaungkan kemerdekaan sebanyak 7 kali dengan tangan yang terbuka. Di belakang Tunku Abdul Rahman ada Raja-Raja Melayu dan Pesuruh Jaya Tinggi British. Dan di latar belakangnya adalah Stadium Merdeka. Jadi pada tarikh itu juga, selepas pengisytiharan kemerdekaan, dilaksanakan juga satu upacara istiadat mengangkat sumpah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong. Okey, dan juga angkat sumpah Perdana Menteri serta jemaah menteri. Itulah dia sinopsis. Okey, tentang sinopsis dan juga garis masa, okey, pemasyuran kemerdekaan. Baik. Apakah kita akan belajar ataupun intipati pelajaran? Yang pertama, kita akan belajar topik 10.1, okey, pengertian kemerdekaan. Okey. Yang kedua, persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Yang ketiga, detik pemasyuran kemerdekaan negara. Yang keempat, kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Dan yang kelima, prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi dalam bab 10 ni ada 5 topik yang kita akan belajar. Okey, baiklah, kita teruskan dengan topik pertama 10.1, pengertian kemerdekaan. Baik pelajar-pelajar sekalian. Okey, mudahnya awak boleh rujuk Kamus Dewan untuk mengenal pasti atau mencari maksud kemerdekaan. Okey, baik.
Kalau kita rujuk Kamus Dewan, kemerdekaan ialah bebas daripada penjajahan, kurungan atau naungan. Okey. Jadi itulah menurut Kamus Dewan. Okey. Dalam konteks pembinaan negara kita, apakah maksud kemerdekaan? Yang ni, yang tadi tu adalah pengertian kemerdekaan menurut Kamus Dewan. Bagaimana pengertian dari sudut pembinaan negara? Okey. Jadi dekat perenggan pertama, di perenggan pertama ni ada maksudnya merdeka membawa erti bebas dari sebarang cengkaman kuasa asing. Nampak? Okey. Bebas menentukan pemerintahan dan hala tuju negara. Okey. Nampak Jadi bebas daripada cengkaman kuasa asing tidak semestinya, tidak semata-mata hanya dari penjajahan atau penaklukan, malah lebih dari itu, seperti daripada cengkaman ekonomi, cengkaman sosial dan cengkaman politik. Semua sekali lah. Okay. Baik. Okey, bagaimana pengertian kemerdekaan? Apakah pengertian kemerdekaan dari sudut pandangan cendekiawan? Okey, tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lebih kurang 9 orang kot. Nanti kita tengok satu persatu. Okey, baik. Okey, menurut Syed Jamal Ad-Din Al-Afghani. Okey. Menurut Syed Jamal Ad-Din Al-Afghani, perjuangan bagi kemerdekaan ialah perjuangan bagi menghadapi penjajah. Okay. Hendaklah disertai dengan semangat kebangsaan, jinsiah dan cinta akan tanah air yang merdeka, wataniyah. Okay. Rakyat perlu membebaskan diri daripada pencerobohan pihak luar dengan bersatu padu bagi mempertahankan maruah diri, bangsa, agama dan negara. Baik, itulah pandangan Syed Jamal Ad-Din Al-Afghani sesuai pada zamannya, okey, di Timur Tengah, Mesir dan juga okey, di Timur Tengah tu sana Mesir, yang mana pada ketika itu negara-negara Arab di bawah penjajahan barat. Okey, jadi ulama ini telah menyeru kepada semua umat Islam, okey, seluruh dunia, okey, yang mana negaranya dijajah oleh barat, bersatu menentang penjajahan. Jadi kita belajar dalam bab awal iaitu bab 2 semangat pan-Islamisme. Okey, ingat kembali. Okey, semangat pan-Islamisme. Jadi itu sebabnya Syed Jamal Ad-Din Al-Afghani okey mengatakan bahawa kemerdekaan merupakan perjuangan bagi menghadapi penjajah. Okey, baik, ada pelajar yang masuk, kita kena admit. Alright. Baik, kita lihat yang tokoh yang kedua iaitu Rashid Rida. Okey. Membebaskan diri daripada penjajah barat. Okey. Jadi dia cakap kedaulatan dan kekuatan sebuah negara adalah untuk membebaskan diri daripada penjajah barat. Kedaulatan sebuah negara adalah dengan menghidupkan sistem khalifah dan menghapuskan ikatan perkauman. Baik, ada lagi pelajar nak masuk. Okey, itu adalah pandangan Rashid Rida lah. Okey. Membebaskan diri daripada penjajah barat dengan menghidupkan semula sistem khalifah. Sistem khalifah ni sistem pentadbiran Islam sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang 4, iaitu Abu Bakar Al-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Jadi idea Rashid Rida adalah untuk membebaskan daripada penjajah barat dan menghidupkan semula sistem pentadbiran Islam iaitu sistem khalifah. Okey, baik. Cuba kita lihat pada sudut info pada buku teks. Yang kita cakap tadi, kedua-dua tokoh ini adalah tokoh gerakan pan-Islamisme di Mesir. Okey. Jadi dua tokoh ini, okey, pengaruhnya sampai ke negara kita juga, negara-negara Islam juga negara Islam yang lain di Asia. Okey, menyeru kepada semua umat Islam bersatu menentang penjajahan barat. Baik, kita lihat Mahatma Gandhi, antara tokoh yang sangat terkenal di India, tokoh nasionalisme.
Baik, apakah pandangan Mahatma Gandhi? Kemerdekaan merangkumi politik, ekonomi dan moral. Setiap negara berhak menguruskan sendiri negaranya walaupun sukar supaya setiap komuniti dapat hidup dalam harmoni. Pandangan Mahatma Gandhi. Okey, terkenal dengan usaha beliau menuntut kemerdekaan daripada British dengan menggunakan cara tidak menggunakan cara kekerasan, sebaliknya menggunakan cara seperti mogok lapas dan juga rundingan, guna cara-cara macam tu. Okey, baik, kita lihat apakah pandangan Nelson Mandela. Okey, kebebasan bukan hanya satu pertempuran melawan satu kumpulan atau warna kulit. Okey, jadi jelas di sini. Okey, Nelson Mandela ni merupakan kalau tak silap cikgu, Perdana Menteri Afrika Selatan yang pertama. Afrika Selatan pada waktu itu dijajah oleh British. Jadi berlakunya satu bentuk diskriminasi warna kulit yang mana orang kulit putih telah diberi layanan istimewa daripada orang berkulit hitam. Orang berkulit hitam ni adalah orang asal Afrika Selatan. Jadi Nelson Mandela ni adalah orang asal di sana. Jadi itu sebabnya pandangan Nelson Mandela tentang kemerdekaan lebih menjurus kepada keadaan politik di negaranya. Okey. Baik. Beliau bercakap lagi, tetapi satu pertempuran terhadap sebuah sistem yang menindas. Inilah cikgu cakap tadi. Okey. Sistem apartheid, iaitu satu sistem menindas orang kulit hitam. Orang kulit hitam tidak diberikan apa-apa jawatan dalam pentadbiran, tidak dapat apa-apa keistimewaan. Okey, dianggap seperti hamba. Okey, baik. Beliau berkata lagi, kebebasan boleh dicapai melalui politik, bebas daripada perhambaan, kemiskinan dan penderitaan. Seluruh rakyat perlulah bersatu dalam satu negara menuju masa depan. Ini pandangan Nelson Mandela. Okey, kita lihat. Okey, Sukarno, Presiden Indonesia. Kemerdekaan bererti bebas selama-lamanya. Okey, merangkumi bebas berfikir, bebas bertindak daripada politik penindasan dan rejim autokratik. Okey, pandailah satu bangsa penjajah jika berfikir bangsa yang dijajah akan terus didominasi oleh mereka. Rakyat dijajah akan menganggap hilangnya dominasi asing sebagai satu pembebasan. Kemerdekaan akan membentuk masyarakat baharu yang demokratik tanpa kelas dan kasta. Okey, baik. Kita dah belajar beberapa tokoh tadi tentang erti kemerdekaan. Jadi, kebanyakan tokoh tersebut menyatakan kemerdekaan ini bebas. Okay? Jadi kuncinya kat sini bebas. Bebas dari segi apa? Dia bergantung kepada tokoh itu tadi, bergantung kepada situasi di negaranya. Okey, kalau situasi di Indonesia, okey, pada masa itu Indonesia dijajah oleh Belanda. Itu sebabnya, okey, Presiden Soekarno ni dia kata bebas selama-lamanya, merangkumi bebas berfikir, bebas bertindak daripada politik penindasan dan juga rejim autokratik. Rejim ni ialah rejim ni bermaksud kalau dia rejim bermaksud disiplin dan juga rejim ni masuk pemerintahan juga. Jadi dalam kes ni rejim bermaksud pemerintahan autokratik. Okey, rejim ni macam diktator lah, dia berkuasa mutlak. Okey, baik. Kita lihat apakah pandangan kemerdekaan menurut Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Okey, kemerdekaan merupakan ibarat tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh bagi mewujudkan sebuah negara baharu yang berdaulat. Okey, rakyat perlu berkhidmat untuk negara yang baharu, berusaha dengan tenaga dan fikiran bagi mencipta satu bangsa baharu dengan cita-cita keadilan dan kebebasan. Baik. Sesuai dengan konsep atau sesuai dengan usaha rundingan kemerdekaan di negara kita seperti yang kita belajar dalam bab 9. Okey,
Itu sebabnya Tunku Abdul Rahman mengatakan bahawa kemerdekaan ibarat tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh. Maksudnya, walaupun kita sudah mencapai kemerdekaan, tetapi adakah kita mampu untuk mengekalkan kemerdekaan? Adakah kita mampu untuk mempertahankannya? Bagaimana pula dengan pengesian kemerdekaan? Ini maksud sebenar Tunku Abdul Rahman tentang pengertian kemerdekaan. Itu sebabnya Tunku Abdul Rahman mengatakan bahawa kemerdekaan ibarat tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh. Okey, baik, kita lihat Tun Temunggung juga anak Barieng, seorang pemimpin di Sarawak pula. Baik, ada lagi pelajar masuk, cikgu kena accept. Okey, baik. Teruskan, kita teruskan. Okey, beliau berkata, melalui kemerdekaan, keselamatan negeri akan lebih terjamin dan menjadi lebih kuat. Penduduk peribumi Sarawak sanggup berkorban demi mempertahankan negara dan mengatasi ancaman komunis. Baik. Okey, alasan Tun Temunggung juga anak Barieng mengatakan sedemikian kerana kerana pada ketika itu, terdapat satu cadangan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman, untuk membentuk gagasan Malaysia yang merangkumi Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Okey, kita akan belajar bab Malaysia ni, pembentukan Malaysia di tingkatan 5. Okey, buku teks tingkatan 5. Jadi pada masa itu juga di Sarawak terdapat ancaman komunis, ancaman komunis, oleh Parti Komunis CCO, Clandestine Communist Organisation di Sarawak. Jadi penyertaan Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu dan ahli-ahli yang lain akan menjadikan Sarawak lebih terjamin keselamatannya dan menjamin negaranya lebih kuat, malah dapat merdeka, dapat kemerdekaan. Kalau awak nak tahu, kita merdeka pada tahun 1957. Pada masa itu Sarawak, Sabah dan juga Singapura belum merdeka lagi. Seperti mana kita dah belajar dalam bab 4. Baik, kita lihat di Sabah. Tun Fuad Stephens, Ketua Menteri Sabah yang pertama. Jadi dia kata, dengan kemerdekaan, keselamatan sosial Borneo Utara dan penduduk peribumi akan lebih terjamin dan pembangunan pesat boleh berlaku. Di Persekutuan Tanah Melayu mampu menaikkan semangat baharu masyarakat. Lebih kurang sama dengan Sarawak. Pada masa itu Sabah dijajah oleh British. Jadi dengarnya ada cadangan pembentukan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman. Jadi penyertaan Sabah dalam Persekutuan Malaysia akan menjamin keselamatan Sabah. Pada masa itu Sabah dikenali dengan nama Borneo Utara. Baik. Kita lihat Perdana Menteri kita bekas Tun Dr. Mahathir Mohamad. Merdeka bukan sekadar bebas daripada cengkaman kuasa dan minda penjajah. Merdeka juga bermaksud menghayati semangat jiwa mereka dengan menyayangi negara sepenuh hati dan sanggup berkorban untuk negara ini dengan apa-apa cara sekalipun. Ini pandangan Dr. Mahathir lah. Bukan lagi cengkaman kuasa dan minda, tetapi dengan menghayati semangat jiwa merdeka dan menyayangi negara sepenuh hati dan sanggup berkorban untuk negara ini. Baik, itulah topik 10.1 tentang pengertian kemerdekaan. Jadi kunci di sini kemerdekaan ni ialah bebas. Bebas daripada jajahan, kurungan atau naungan. Itu menurut Kamus Dewan. Bagaimanakah takrif kemerdekaan menurut dalam konteks pembinaan negara? Bebas daripada sebarang cengkaman kuasa asing.
Okey, bebas menentukan pemerintahan dan hala tuju negara. Okey, kemudian kita juga telah belajar maksud kemerdekaan menurut dari sudut pandang tokoh-tokoh di dunia. Okey, baik, setakat ni ada apa-apa soalan? Okey, ada apa soalan tentang pengertian kemerdekaan? Cikgu buka kepada soalan, silakan. Silakan kalau ada persoalan. Cikgu buka balik. Ada persoalan silakan. Kalau tak ada apa-apa, boleh ke cikgu teruskan? Atau kalau ada soalan, nyatakan di sini, jangan malu, jangan segan. Okey tak okey? Respon. Okey tak? Okey, cikgu. Ada soalan. Tak ada soalan? Faham? Silakan kalau ada. Ada tak? Tak ada Ya. Tak ada Okey, kalau tak ada, kita ni lah, kita teruskan. Baik, topik 10.2. Persediaan menyambut pemasyhuran kemerdekaan negara. Okey. Baik, kita teruskanlah. Okey, terus kepada apakah persediaannya. Persediaan pertama. Kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa persediaan fizikal. Ni langkah dia lah. Okey, ini persediaan pertama. Jawatan kuasa persediaan fizikal. Okey, pelajar perlu tahu apakah tugas jawatan kuasa ini. Okey. Tugas dia yang pertama. Okey, membina sebuah stadium. Ni cikgu cakap tadi. Untuk meraihkan kemerdekaan. Jadi tujuan stadium ini dibina untuk menyambut dan meraihkan kemerdekaan. Itu pertama. Okey, tugas jawatan kuasa persediaan fizikal. Yang kedua, membina istana untuk yang di-Pertuan Agong. Okey. Kemudian langkah ketiga, boleh buat catatan ni. Langkah ketiga, okey, mencadangkan sebuah lagu rasmi kebangsaan dicipta bagi diperdengarkan semasa upacara perisytiharan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Jadi yang ketiga adalah lagu kebangsaan. Jadi untuk tujuan tersebut, ditubuhkan lagi satu jawatan kuasa kecil, jawatan kuasa pemilihan lagu kebangsaan. Dipengerusikan sendiri oleh Tunku Abdul Rahman dan dibantu oleh Yaakob Abdul Latif. Jadi akhirnya lagu Negaraku dicipta sebagai lagu kebangsaan negara, mengambil daripada lagu kebangsaan negeri Perak, iaitu lagu Terang Bulan. Dan liriknya ditulis semula oleh Saiful Bahari. Kalau awak dengar lagu kebangsaan negeri Perak hari ini, memang sama lah, mirip dengan lagu Negaraku. Cuba dengar. Type Google, pergi YouTube, cuba type lagu kebangsaan negeri Perak, dengar. Memang hampir sama. Jadi, liriknya, iramanya memang kita ambil daripada lagu kebangsaan negeri Perak. Itu yang ketiga, lagu rasmi ataupun lagu kebangsaan. Baik, yang keempat. Yang keempat ialah penggunaan bendera Persekutuan Tanah Melayu yang sedia ada. Baik, bendera Persekutuan Tanah Melayu dah ada dah sebelum ni. Direka oleh Muhammad Hamzah, iaitu seorang kaki tangan Jabatan Kerja Raya Negeri Johor. Jadi kita tak ada apa perubahan yang besar terhadap bendera tersebut, kita gunakan terus. Okey, jadi bendera itu telah dikibarkan dengan rasminya pada 26 Mei 1950 di Istana Sultan Selangor. Okey. Baik, yang ke 5. Okey.
Jata negara. Ini jata negara yang mana 2 ekor harimau memegang perisai di tengah-tengah lah. Jadi perisai ini tadi kalau kita lihat lambang-lambang dalam perisai ini gabungan negeri-negeri di Persekutuan Tanah Melayu bermula daripada Perlis sampai ke Johor. Okey, jadi ada 5 bilah keris ni menunjukkan dahulunya negeri-negeri Melayu tidak bersekutu seperti Johor, okey, seperti Kelantan, seperti Terengganu. Okey, Johor, Kelantan, Terengganu, Perlis, okey, Kedah. Okay, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ada warna di bawah ni, putih, merah, kuning, hitam melambangkan negeri-negeri Melayu bersekutu. Pahang, Selangor, Negeri Sembilan. Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Perak. Okay, ini Sarawak. Ini bukan Sarawak ni. Okay, ini Pulau Pinang, Negeri Selat, Pulau Pinang dan juga Melaka di sini. Okay, masa ni Sabah, Sarawak tak masuk lagi. Okay, baik. Yang tu yang kelima. Yang keenam, bunga raya sebagai bunga kebangsaan settle. Okey. Baik. Kita lihat. Okey. Siap jawatan kuasa fizikal. Okey, ada 6 persediaan. Yang pertama, ulang balik Stadium Merdeka. Kedua, Istana Negara. Ketiga, lagu kebangsaan iaitu Negaraku. Keempat, bendera persekutuan. Kelima, jata negara. Keenam, bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Jadi kita lihat sini, okey, ada satu info. Stadium Merdeka direka bentuk oleh SE Geocus mengambil masa 6 bulan untuk disiapkan. 22,000 tempat duduk, okey, 3,000 daripadanya berbumbung, yang bakinya tidak berbumbung. Pada masa itu belanja membenanya menelan 2.5 juta ringgit. Siap dibina. Right. Okey, setakat ni ada apa-apa masalah? Ada apa masalah? Okey. Ada masalah okey tak? Okey tak okey? Ada masalah atau tidak? Tak ada? Okey, baik. Senyap aja ni. Okey, macam tak nak bersuara je. Okey, bersuara sikit. Okey, kita tengah belajar ni. Baik, seterusnya. Jawatan kuasa sambutan. Okey, jawatan kuasa sambutan. Okey. Baik, apakah peranan jawatan kuasa ini? Memeriahkan lagi sambutanlah di peringkat ibu kota dan juga negeri. Jadi, apakah usaha tersebut? Okey, usaha dia. Yang pertama, lampu. Sekitar bandar, jalan raya, padang-padang, hiasi lampu-lampu lah. Okey, yang kedua, bendera. Okey, yang pertama lampu, yang kedua bendera negara. Okey. Okey, bendera negara, bendera Persekutuan Tanah Melayu. So, bandar-bandar, jalan-jalan dihiasi dengan lampu dan juga bendera. Dan ketara pada waktu malam lampu-lampu itu dihidupkan teranglah dengan lampu yang berwarna-warni. Sebagai contoh dalam gambar ni lah. Okey, baik. Seterusnya, sambutannya, okey, selepas lampu. Yang tiga, okey, pakaian khas untuk menteri dan pegawai tinggi kerajaan yang akan dipakai pada hari pemasyhuran kemerdekaan. Ilham daripada Tunku Abdul Rahman sendiri, iaitu sejenis pakaian dari negeri Kedah yang dinamakan sebagai baju muskat yang dibasuai lengkap dengan seluar satin hitam dan juga bersongket. Okey. Bersamping tengkolok yang direka untuk menteri. Kita tengok ni. Ada tak di sini? Okey. Ada punya gambar dia. Ni gambar dia tak apa jelas di sinilah. Busana khas ilham daripada Tunku Abdul Rahman untuk menteri dan pegawai tinggi kerajaan. Okey. Baik, kita lihat seterusnya.
Okey, yang seterusnya ialah protokol lah, kursus khas berkaitan dengan protokol. Perlu ada kursus ni sebab semasa pemasyuran kemerdekaan itu negara akan dilawati, didatangi oleh tetamu-tetamu daripada luar negara. Jadi perlu ada satu kursus berkaitan dengan protokol apabila kemerdekaan negara ni melibatkan tetamu-tetamu luar. Jadi 300 orang pegawai kerajaan telah diberikan kursus selama 3 hari untuk tujuan tersebut. Ada yang bertindak sebagai pegawai penerangan, ada yang bertindak sebagai pengiring tetamu, serta pegawai jabatan luar negara. Kita tadi baik. Kita lihat seterusnya. Berikan gaji seminggu awal untuk memberi peluang menyambut kemerdekaan. Jadi gaji tu dia dah beri awal supaya dapatlah membelanjakan sedikit daripada gaji itu untuk menyambut hari kemerdekaan, tempah tiket bas, beli baju baru dan sebagainya, semata-mata untuk menyambut hari kemerdekaan negara. Dan kalau awak nak tahu, semua tiket kereta api tanah Melayu di pantai timur habis ditempah. Begitu juga dengan tiket bas. Jadi macam perayaan sampai tiket habis ni. Jadi semua pihak pada peringkat pusat maupun negeri memberikan kerjasama dan bersatu hati menjayakan Hari Merdeka. Baik. Kita ulang kaji balik. Tugas jawatankuasa sambutan. Yang pertama, tugas dia menghiasi bantu satu. Dua, busana khas untuk menteri dan pegawai tinggi kerajaan semasa Hari Merdeka tadilah, Hari Pemasyuran Kemerdekaan, yang diilhamkan oleh Tunku Abdul Rahman sendiri, iaitu baju muskat. Yang ketiga, kursus berkaitan protokol. Yang keempat, gaji diberikan seminggu lebih awal. Ini dia peranan ataupun tugas jawatan kuasa sambutan. Ada lagi tambahan di sini sudut info. Bagi memastikan sambutan kemerdekaan negara berjalan dengan lancar, ditubuhkan beberapa lagi jawatan kecil seperti Jawatan Kuasa Pusat Perayaan Merdeka, Jawatan Kuasa Kerja Pusat Merdeka, Jawatan Kuasa Perayaan Ibu Kota Persekutuan, Jawatan Kuasa Derma Perayaan Kemerdekaan. Banyak lagi jawatan-jawatan kecil rupanya yang ditubuhkan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Negara. Baik. Setakat ni topik 10.2. Ada apa-apa masalah atau pertanyaan? Silakan cikgu buka pada soalan. Silakan kalau ada soalan. Silakan kalau ada soalan. Dadah. Diam semuanya sekali, maksudnya tak ada soalan lah. Tak tahulah faham ke tidak tu. Tolong pelajar-pelajar, tahun ni anda SPM, pastikan anda faham. Tahun ini banyak cabarannya. Dengan banyak topik-topik terjejas. Jadi kalau awak tak bertindak, tak tanya, kalau tak faham, sendirilah nanti yang akan susah. Tak faham tanya. Baik, kita teruskan dengan 10.3, detik pemasyuran kemerdekaan negara. Baik. 10.3. Dia sebenarnya bermula dengan cikgu suka nak jelaskan dari dari segi garis masa ni lah. Baik.
Kita mula pada 30 Ogos 1957. Malam dia tu, malam sebelum merdeka, 30 Ogos 1957 pukul 10 malam. Okey, baik. Ni detik-detik dia lah Dia start dengan 10 malam, 30 hari bulan Ogos 1957. Wakil Parti Perikatan dari Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura berpakaian baju Melayu hitam. Okey, diketuai oleh Sardon Jubir mengambil tempat duduk. Okey, pada pukul 10 malam tempat duduk di mana? Padang Kelab Selangor. Okey. Okey, sesak masa tu sesak Sesak dengan orang ramai dah. Okey, dengan rakyat dah sesak Malam tu dah sesak dah. Seawal pukul 5 petang rakyat dah berkumpul. Okey, banyaklah sesak dengan orang ramai, kereta, bas, beca, basikal, bas semua banyak. Okey, pada pukul 10.30 malam, 300 orang pemuda membentuk perbarisan kehormat mengambil tempat di tengah padang. Okey, padang ni lah, padang Kelab Selangor tu. Okey, dan menghadap Menara Jam. Di padang itu ada satu Menara Jam. Perbarisan ini diketuai oleh Ismail Bontak. Rakyat di sekeliling perbarisan itu ada rakyat-rakyat melihat lah depan tu ada Menara Jam. Okey. Baik, tepat pukul 11.58 malam. Okey, 2 minit lagi sebelum 12.30 malam, semua lampu di padang dipadamkan dan semua kawasan menjadi gelap gulita. Okey. Tepat 12.30 malam, lampu dipasang semula dan dengarlah detik jam. Okey, 12.30 malam, ting, ting, ting. Bunyi macam tu lah Dan laungan merdeka oleh orang ramai dengan sangat kuat sekali. Kemudian Tunku Abdul Rahman dibawa ke hadapan pentas menghadap ketiga-tiga tiang bendera. Okey. Kemudian salah satu bendera tersebut ada tiang bendera tersebut ada bendera British, iaitu bendera Union Jack. Okey, mula diturunkan oleh Tahir Abdul Majid dengan diiringi lagu God Save the Queen. Ini lagu kebangsaan British. Dimainkan buat kali terakhirnya di negara kita, menandakan tamatnya pentadbiran British di tanah Melayu dan negara kita mencapai kemerdekaan. Okey, disambut dengan tepukan dan laungan merdeka yang sangat-sangat gemuruh. Kemudian bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan, dengan diiringi lagu Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama kepada umum pada malam bersejarah itu. Sekali lagi sorakan merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali. Tunku Abdul Rahman memberikan tabik hormat semasa bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Ini detik penting lah ni, 12.30 malam ni. Okey, baik, teruskan garis masa seterusnya. Tengok ni, tengok gadis-gadis Melayu, Cina, India pun ada ni, berkumpul bersama-sama di Padang Kelab Selangor untuk melihat sendiri sambutan kemerdekaan negara pada waktu malam. Ni jamnya pukul 12 ni, tengok pukul 12. Okey, ada lampu-lampu limpah menyorot menara jam ini. Okey, baik, pukul 12.10 tengah malam. Tunku Abdul Rahman menerima tabik hormat dan memeriksa perbarisan perwakilan negeri. Kemudian mengambil tempat di atas pentas. Okey. Pasukan Pemuda Perikatan seramai 24 orang yang diketuai oleh Abdul Majid Osman membawa dulang berisi rantai emas yang tergantung padanya sebutir pingat emas, macam medal lah Jadi pada medal itu ada terukir peta Semenanjung Tanah Melayu beserta gambar Tunku Abdul Rahman dalam peta itulah. Dan di tepi bulatan peta itu ditulis bapa kemerdekaan tanah air, merujuk kepada Tunku Abdul Rahman yang berusaha mendapatkan kemerdekaan negara daripada British. Kemudian medal itu dikalungkan oleh Sardon Jubir ke leher Tunku Abdul Rahman. Diikuti dengan laungan Bapa Kemerdekaan sebanyak 7 kali. Okey, baik.
Terlihat pada pukul 12.25 tengah malam, Tunku Abdul Rahman menyampaikan ucapan kemerdekaan dengan penuh semangat. Kemudian pada pukul 12.55 tengah malam, majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Tuan Haji Maksud Hayati. Okey, 12.55 tengah malam. Okey, setakat ni ada apa-apa pertanyaan? Setakat ni ada apa pertanyaan? Saya. Silakan. Cikgu, maknanya waktu merdeka tu studi kita baik juga dengan negara penjajah. Sebab dikatakan kat sini pertunjukan bunga api pada malam merdeka yang dihadakan oleh kerajaan Jepun. Maknanya still lah Okey. Jepun kita. Ya, betul. Okey, betul. Walaupun negara kita pernah diduduki, tepatnya bukan dijajah sebenarnya pelajar-pelajar. Paling tepat ialah negara kita diduduki oleh Jepun. Kenapa cikgu cakap diduduki oleh Jepun? Sebab penjajahan ini dikira sekurang-kurangnya 100 tahun. Barulah kita boleh katakan sebagai penjajahan. Jadi Jepun menduduki negara kita tak sampai pun 100 tahun. Okey, bermula 42, 1942, 43, 44, 45. Lebih kurang 4 tahun je kan. Jadi lebih tepat kita gunakan perkataan pendudukan Jepun. Itu sebab dalam buku teks dia tak guna nama, tak guna istilah penjajahan Jepun. Dia gunakan pendudukan. Kalau awak perasan kan. Sebab apa? Tak cukup 100 tahun. Okey, jadi seterusnya nak jawab soalan tadilah. Ada kita berbaik-baik ke dengan Jepun? Ya, kita berbaik-baik dengan Jepun. Jepun pun dah mengaku kalah. Okey, dengan tentera berikat dulu. Okey, jadi kita pun sudah merdeka, Jepun pun dah berdamai sejak Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua. Jepun berusaha menjalinkan hubungan dengan negara-negara yang pernah dia perangi, termasuk Amerika Syarikat. Okey. Jadi sejak pada itu hubungannya semakin kukuh. Okey, jadi untuk negara kita pula, okey, Jepun menghadiahkan bunga api lah kepada kita, tanda hubungan baik je dengan kita. Okey, jadi dihadiahkan bunga api. Jadi kita pun tak ada pun menyimpan perasaan kata syak wasangka dengan Jepun. Dan begitu juga dengan Jepun. Jadi okey, ya, kita menjalin hubungan dengan Jepun walaupun Jepun pernah menjajah dengan negara kita. Okay, bukan menjajah, menduduki. Malah pelajar-pelajar sekalian, bukan saja Jepun. Selepas kita merdeka, kita juga meneruskan hubungan baik kita dengan penjajah British. British lagi lah lama daripada Jepun. Okey. Jadi walaupun kita sudah merdeka, okey, negara juga teruskan menjalin hubungan baik dengan British. Begitu juga dengan Belanda, begitu juga dengan Portugal, sampailah hari ini kita masih lagi berbaik-baik dengan mereka. Okey, bagus soalan tu. Okey, soalan yang lain kalau ada? Yang lain pula? Sila. Takkan tak ada soalan. Okey, tak apa. Banyak pun tak apa. Okey. Saya nak tahu satu sumbangan kaum Cina waktu semasa kemerdekaan ni. Sebab kan kita tengok Melayu kita ada Tun Abdul Rahman tu. Lepas tu yang kaum India kita ada yang dibuat stadium. Jadi saya nak tahu satu kaum Cina. Ada tak yang diukir ataupun yang jadi satu sejarah macam tu? Okey, baik. Ada. Okey, ada. Okey, baik. Kenapa cikgu cakap ada? Usaha kemerdekaan ni, sebenarnya kita belajar bab bermula dengan bab 5 tu. Bab 5 tu. Okey, imbas kembali. Okey, baik. British telah memberikan isyarat kepada kita. Untuk merdeka, kita perlu mengukuhkan perpaduan. Ingat balik bab yang lepas, bab yang lalu. Sehubungan itu, okey, negara kita yang terdiri daripada 3 kaum terbesar, Melayu, Cina dan India.
Melayu, Cina dan India. Yang mana tiga kaum ini ada tuntutan masing-masing. Memanglah ni tuntut ni tuntut ni tuntut ni, dia jadi masalah. Okay, dia akan menjadi sentimen perkauman dan akhirnya melebarkan jurang perpaduan. Sedangkan British berisyarat kepada negara kita nak merdeka bersatu dulu. Jadi atas mereka ni menggunakan toleransi, tolak ansur dan kerjasama politik untuk mencapai matlamat kemerdekaan dan berkerajaan sendiri. Jadi di sini pemimpin UMNO Datuk Onn Jaafar, MCA Tan Cheng Lock, MIC Tun Witi Sambatan bersama-sama duduk di meja rundingan. Duduk meja rundingan mencapai kata sepakatlah untuk merealisasikan negara merdeka. Bermula Persekutuan Tanah Melayu 1948 lagi. Ingat tak cikgu ada cerita tentang gerbang kewarganegaraan? Itu tolak ansur tu. Tolak ansur yang pertama, orang Melayu menerima kewarganegaraan orang Cina dan India. Dan apabila usaha-usaha tu kita dah dapat, walaupun kita banyak isu jasoli dan sebagainya, jadi kita rombongan ke London yang Diktator Tunku Abdul Rahman juga disertai oleh pemimpin Tan Cheng Lock dan juga pemimpin Tun Witi Sambatan. Ada tiga kaum ni. Jadi sebenarnya pelajar-pelajar sumbangan kemerdekaan negara kita ni bukannya terletak pada satu kaum saja. Orang Cina dan orang India pun terlibat secara langsung. Walaupun awak tengok buku teks ni tak nampak pun orang Cina dan India, sebenarnya pelajar-pelajar sekalian, kita dah belajar dalam bab 9, bab 8, bab 7, bab 5, bab 6, 5, bermula dengan 4. Bab 4 tu kita belajar permulaan ataupun titik kerjasama antara kaum. Dia bab 4 ni mula-mula kita nak membentuk negara. Kalau awak belajar bab 4 balik, bab 4 tu cikgu imbas sikit bab 4 berkenaan dengan gagasan Malaya Union. Kemudian lepas Malaya Union kita belajar Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pada bab 5. Bab 5 Jadi sebenarnya dia bermula dengan bab 4 tu, bab 4 belum lagi. Yang boleh nampak sebenarnya bab 5. Bab 5 lah. Bab 5 ni bermulanya kerjasama antara kaum. Jadi buktinya apa? Buktinya ialah buktinya ialah terdapatnya kerjasama antara kaum berlaku pada waktu itu. Contohnya seperti gabungan putera AMCJA, golongan putera AMCJA. Kemudian seterusnya kita lihat penubuhan CLC, Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Di sinilah titik kerjasama hubungan antara kaum. Jadi pelajar-pelajar sekalian, bermula dengan bab 5 ni sehingga ni adalah satu usaha-usaha ke arah kemerdekaan sebenarnya. Jadi sebenarnya ada juga pelibatan orang Cina dan orang India untuk kemerdekaan negara. Kalau tak, British takkan bagi kita merdeka. Itu sebabnya semasa rundingan kemerdekaan di London, Tunku Abdul Rahman bawa sekali wakil ketua orang India, ketua orang Cina, dan juga wakil raja-raja Melayu untuk meyakinkan British, sebenarnya kita sudah bersedia nak merdeka, kita sudah bersatu, kita sudah melupakan semua perselisihan, kita sudah ada kerjasama antara kaum. Lepas tu cikgu nak tambah lagi, kita menang, Parti Perikatan telah menang dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Ini lagi meyakinkan British bahawa kita sudah bersedia untuk berkerajaan sendiri. Jadi kita tahu Parti Perikatan ni gabungan UMNO, MCA dan MIC, pelbagai kaum, tiga bangsa besar ni.
Jadi itu sebabnya cikgu cakap ada juga pelibatan orang Cina dan India, tidak terhad kepada orang Melayu saja. Okey, cuma pada detik, okey, pada detik kemerdekaan itu, okey, pada detik inilah, okey, bukan saja orang Melayu, okey, jadi orang Cina pun ada, orang India pun ada. Jadi tapi pembarisan tu orang Melayu lah, orang banyaknya orang Melayu pembarisan itu. Okey, sebab dia buat di Padang Kelab Selangor tu milik UMNO. Ni Padang Kelab Selangor ni UMNO punya. Okey, Menara Jam tu. Jadi itu sebabnya pembarisan banyaklah orang UMNO. Orang UMNO sendiri yang menyertai pembarisan. Jadi sekeliling penonton-penontonnya ada orang Cina, ada orang India, ada orang Melayu sendiri. Macam tu. Ada. Okey. Baik, itulah jawapan cikgu lah. Okey. Setakat tu. Ada lagi nak tanya? Okay, last. Betul-betul. Tak apa. Last ke second lah. Lagi banyak tanya lagi bagus. Silakan. Muka surat 239 tu ada gambar kecil tu kan, dia kata cenderamata yang diberikan oleh negara Okey. luar Okey. dari Commonwealth yang di Pertuan Agong tu. Maknanya kita boleh nampak dekat sini yang Tunku Abdul Rahman memang disegani walaupun dengan bukan negara penjajah. Lagi Disegani. satu, disegani. Lagi satu, maknanya bukan Malaysia je lah yang sambut kemerdekaan ni, maknanya menyeluruh. Ya. Kita boleh nampak lain. Ya, bukan Malaysia je. Okey, baik. Sebagai sebuah negara bekas jajahan British. Okey, British ni merupakan satu kuasa besar dunia. Ingat British merupakan suatu kuasa besar dunia. Jadi British telah menjajah banyak negara-negara di dunia termasuk Malaysia. Satu. Ya, faham kat situ dulu. Okey. Dan apabila negara kita ni merdeka, sudah tentulah negara-negara bekas jajahan British yang lain yang telah merdeka kan, mestilah memberi cenderamata kepada kita sebagai tanda okey tahniah, cenderamata tahniah dah merdeka. So banyaklah dapat cenderamata. Jadi dekat sini cenderamata itu diberikan kepada Yang Tuan Agong. Yang Tuan Agong ni ketua negara lah, ketua negara kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman, bukan tuanku. Maaf, terbalik dah, cikgu pun dah pening. Ketua negara kita yang pertama ialah Tuanku Abdul Rahman, Raja dan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, dilantik menjadi Yang Tuan Agong yang pertama. Tunku Abdul Rahman adalah ketua kerajaan kita yang pertama, iaitu Perdana Menteri. Jangan pening. Nama hampir sama, beza pada Tunku dengan Tuanku. Okey. Tunku Abdul Rahman, Tunku, Perdana Menteri kita yang pertama, ketua kerajaan pertama. Tuanku Abdul Rahman, Yang di-Pertuan Agong yang pertama, ketua negara yang pertama. Jadi cenderamata ni adalah hadiah dari negara luar dan negara Commonwealth. Okey, sebagai tanda ucapan ataupun sebagai simbolik tahniah lah kepada kita merdeka kan. Macam itulah cerita je. Okey. Baik. Faham. Ada lagi? Tak ada faham kan? Yes. Tak ada dah. Alhamdulillah. Banyak bertanya. Oleh kerana awak tanya ni, soalan ni, orang lain ni pun dapat manfaatnya. Orang lain, kawan-kawan lain pun tahu jawapannya. Baguslah. Kadang-kadang soalan yang awak tanya ni memang tak terfikir oleh cikgu sendiri kan. Okey. Tapi itulah dia jawapan cikgu berdasarkan apa yang cikgu telah belajar dan apa yang telah cikgu rujuk dan baca. Bacaan-bacaan cikgu. Begitulah. Cikgu buat satu rumusan macam itulah jawapan dia. Okey. Baiklah, kalau tak ada apa-apa lagi, baik, marilah kita teruskan dengan topik ni. Ada bukan topik, sambung. Tadi kita berhenti sampai 12.55 tengah malam. Esoknya adalah, ni dah mula dah ni, pagi. Okey. Dia yang penting yang ni. Ni dia peristiwa bersejarah Stadium Merdeka. Okey, yang ni cikgu nak anda buka mata betul-betul, ambil tempat betul-betul, pasang telinga betul-betul. Ini merupakan satu peristiwa bersejarah yang sangat-sangat penting. Baik, pagi merdeka. Okey, pukul 4 pagi orang dah bangun. Malah seawal 3 pagi, mereka yang terlibat secara langsung dah
bersedia lebih awal lagi sejak pukul 3 pagi. Okey. Kemudian pagi itu, okey, perarakan bermula dengan barisan masuk pasukan tentera. Tentera batalion yang pertama, Regimen Askar Melayu Diraja. Okey. Dan 20,000 orang telah membanjiri stadium. Orang ramai datang seawal pukul 6 pagi. Pakai baju lawa-lawa. Okey, bangunkan anak-anak dari tidur, bangun pagi-pagi mandi, sarapan, okey, naik bas, naik beca, naik kereta, naik lori, jalan kaki ke Stadium Merdeka. Ada daripada pantai timur, ada daripada utara, ada daripada selatan, ada daripada Pahang sendiri, datang membanjiri stadium. Okey. Baik. Kemudian pada masa itu, pagi itu, Raja-Raja Melayu dan Wakil Queen Elizabeth yang kedua, Duke of Gloucester serta beberapa pegawai tinggi British dipayungi oleh Beduanda. Dia masuk ke stadium. Okey, pergi ke pentas. Okey, ada Raja Melayu, kemudian Queen Elizabeth. Okey, bukan Queen Elizabeth, wakil dia iaitu Duke of Gloucester. Okey, baik. Dan inilah dia pukul 8.15 pagi itulah Okey, yang ni tadi. Okey, Tunku Abdul Rahman tiba di stadium yang pertama. Okey, kemudian disusul Raja Melayu, kemudian Duke and Duchess of Gloucester. Okey, kedengaran bunyi nafiri. Nafiri ni adalah seruling seruling diraja sebenarnya. Salah satu daripada nobat ni adalah alat-alat muzik diraja, alat-alat muzik tradisional diraja. Jadi nafiri ni salah satu alatnya iaitu seruling lah, seperti seruling. Bila pembesar-pembesar tiba, seruling ni dimainkan. Okey, Duke of Gloucester. Okey, cikgu tak tahu sebut dia macam mana, Gloucester ke atau Gloucester ke, Gloucester lah yang mewakili kerajaan British. Okay, telah memberi ucapan dan menyerahkan surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tunku Abdul Rahman. Kemudian nafiri dimainkan. Okeylah. Okey, kemudian Tunku Abdul Rahman baca pemasyuran kemerdekaan. Ini antara teks yang sangat penting kepada negara. Okey, yang menjadi bukti negara kita merdeka ialah teks pemasyuran kemerdekaan. Okey, satu dalam tulisan bumi, satu lagi dalam tulisan Jawi. Cikgu tak berapa pasti ada tak dalam tulisan Inggeris. Cikgu tak pastilah sebenarnya. Cikgu rasa tak ada, dua ni saja, tulisan Jawi dan tulisan Rumi. Dua-duanya bahasa Melayu lah. Jadi pelajar-pelajar ada 3 teks, ada 3 dokumen atau yang menjadi bukti kemerdekaan negara. Yang pertama Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Itu dokumen pertama lah. Yang kedua, Perjanjian Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang ketiga yang ni, teks pemasyuran kemerdekaan. Menunjukkan negara kita ni merdeka berdaulat. Buktinya ni dia, ada 3 dokumen ini. Dan selepas dibacakan teks tersebut, Tunku Abdul Rahman melaungkan kemerdekaan sebanyak 7 kali dan gemanya disahut oleh para hadirin yang terdiri daripada pelbagai bangsa. 7 kali ya. Okay, tengok ini gambar yang masyhur lah di internet. Dia masyhur sekali, sangat-sangat terkenal. Okey, yang ni Tunku Abdul Rahman. Okey, yang ni Tunku Abdul Rahman. Yang ni pengiringnya. Cikgu tak ingat nama dia ni. Dia keluar dalam akhbar. Okey. Akhbar tu mewawancara pegawai ini. Pegawai ini menceritakan pengalamannya menjadi pengiring Tunku Abdul Rahman. Okey, ni tengok tangannya terbuka menunjuknya kita sudah bebas daripada penjajah. Di belakang Tunku Abdul Rahman ada Raja-Raja Melayu. Okey. Yang ni Duke of Gloucester. Yang ni pesuruh jaya tinggi British, Sir Donald McGillivray. Ni dia. Ni Raja-Raja Melayu lah yang pakai tongkolok ni, semua Raja-Raja Melayu. Yang ni Beduanda. Yang pakai payung ni Beduanda. Okey, di bawah belakang ni ada pegawai-pegawai tinggi British yang lain lah.
Okey, so merdeka, merdeka, merdeka. Okey, 3 kali. 3 kali pula, 7 kali. Okey, baik. Kemudian selepas itu disuli oleh laung azan oleh Ustaz Hazan Azhari Sayub Kedengaran, menunjukkan rasa kesyukuran terhadap kemerdekaan negara kita. Kemudian lagu kebangsaan, lagu negaraku. Okey, ini lagu kebangsaan, lagu negaraku. Kemudian 101 das tembakan dilepaskan menandakan persekutuan tanah Melayu menjadi sebuah negara yang merdeka dan juga berdaulat. Okey, baik. Itu pada pukul 8.15 minit pagi. Okey. Cuba tengok Tengku Rahman. Post dia dengan baju baru dia. Inilah dia Muskat Kedah ni. Okay, tengkolok, baju Melayu warna hitam, seluar satin, samping songket, ada keris. Ni baju Melayu Kedah ataupun dikenali dengan nama baju Muskat. Okay. Baik, jom kita lihat lagi. Seronok juga belajar ni. Okay, dapat tahu sebenarnya. Cikgu dulu pada cikgu masa cikgu sebaya dengan kamu, cikgu tak ada pun buku teks yang ada penuh dengan gambar macam ni. Awak beruntung sebenarnya. Okey, buku teks cikgu semua kuning. Kuning apa? Dia punya kertas je warna kuning. Kuning sangat. Okay, gambar pun sikit sangat. Banyaknya teks je. Bayangkan buku teks ni ada gambar. Okey, macam ni. Jadi pelajar-pelajar, bila macam ni ada banyak gambar ni, mestilah awak ada perasaan yang lebih cinta kepada negara. Okey, baik. Seterusnya pada pukul 11 pagi, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong. Okey, sebagai ketua negara, iaitu Tuanku Abdul Rahman, Raja dan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Kemudian disusuli dengan pelantikan jawatan Perdana Menteri, angkat sumpah Perdana Menteri dan juga jemaah menteri, Hakim Besar serta Gabenor Pulau Pinang dan Melaka. Okay, sebab negara kita dah merdeka, jadi perlulah ada angkat sumpah. Okay, sebagai ketua negara, ketua kerajaan, menteri-menteri, okay, hakim-hakim besar dan Gabenor Pulau Pinang. Okay, pada pukul 1:30 hari, okay, majlis jamuan diadakan sebagai mengucapkan selamat jalan kepada bekas Pesuruhjaya Tinggi British, iaitu Sir Donald McIlvray. 5:25 petang, satu upacara penghormatan, okay, untuk mengiringi keberangkatan pulang Pesuruhjaya Tinggi British Sir Donald McIlvray dan isteri, okay, ke England di lapangan terbang Kuala Lumpur. Okay, perhormatan dengan terhormat dengan permainan merah dan barisan askar Melayu. Okay, alright. Baik. Jadi itu dia pelajar-pelajar, garis masa atau detik-detik pemasyhuran kemerdekaan di negara kita bermula pada pukul 10 malam 30 Ogos 1957 sehingga 5:25 minit petang 31 bulan Ogos 1957. Jadi akhirnya negara kita capai kemerdekaan walaupun sejarahnya panjang dan berliku. Panjang dan berliku lah sebab negara kita ni banyak dijajah. Okey, mula-mula Portugal, okey, lepas tu Belanda, lepas tu British, Jepun menduduki pula, lepas tu British balik, lepas tu kita merdeka. Tempohnya berapa? 400 tahun lebih. Okey, kalau kita congak, okey, tahun ni tahun 2021, Portugal menjajah negara kita pada tahun 1511. So lebih kurang bukan 400 tahun lebih sebenarnya. Okey. Sudah 510 tahun kita dijajah. Bukan. Sorry. Bukan 510. Patutnya 1957 tolak 1511. 400 tahun lah.
Betul lah 446. Cikgu boleh tolak pula 2020-21. Tersilap. Jadi 446 tahun kita dijajah. 400 lebih tahun lah. Okey. Tetapi perjuangan kemerdekaan kita ni sangat-sangat unik. Kita merdeka bukan dengan darah, kita merdeka kaedah yang bijaksana, okey, melalui rundingan, melalui kerjasama antara kaum, melalui tolak ansur. Bukan secara kekerasan, bukan secara pemberontakan, bukan secara menjatuhkan kuasa, bukan secara mengangkat senjata, bukan secara revolusi, sebaliknya secara rundingan dengan kerajaan British, rundingan dengan pelbagai kaum, rundingan kerjasama politik. Akhirnya kita dapat kemerdekaan. Okey, selesai topik 10.3. Ada nak tanya? Ada nak tanya? Ada nak tanya, silakan. Ya. Satu soalan. Silakan. Boleh. Maknanya wakil Queen Elizabeth II tu dia akan datang setiap negara yang dijajah ke macam mana? Macam Tak India semestinya, bergantunglah kepada India kan. Okey, India tu cikgu tak tahu, bergantunglah kepada kerajaan British tu. Queen Elizabeth tu lah, bergantung pada baginda permaisuri Queen Elizabeth tu. Kan, dia mana larat, dia nak adik semua kan. Jadi selalunya dia hantar wakil. So di tanah Melayu dia hantar wakil Duke of Gloucester. Sebenarnya di England ni dia ada pembesar-pembesar dia lah. Jadi antara pembesar dia itulah tadi Duke of Gloucester. Dia banyak lagi pembesar Duke. Gelaran Duke ni pembesar-pembesar di England. Jadi pembesar di England contohnya diarahkan oleh permaisuri Queen Elizabeth kedua tadi lah. Dia akanlah datanglah contohnya di tanah Melayu. So wakil baginda permaisuri adalah Duke of Gloucester. Dan datang juga untuk isterinya lah. dia datang Duke untuk ni dia datang untuk apa? Penting dia datang. Untuk okey, tengok balik. Tengok balik menyaksikan sini. ke untuk bagi surat tu? Bukan. Surat serahan kuasa kepada Tunku Abdul Rahman. Dalam surat itu, surat perlembagaan serahan kuasa lah. Dalam surat itu, semua kita punya pentadbiran British kan, sebelum ni British kan, akan diberikan semua sekali kepada kerajaan yang merdeka, iaitu kerajaan Tunku Abdul Rahman lah. Parti Perikatan tu, surat ni. Macam mana perumpamaan cikgu nak buat? Nota serah tugas kan, contohlah dalam satu syarikat tu, bos tu dah berpindah ke tempat lain. So bos baru masuk kan ada nota serah tugas. Jadi tugas-tugas yang bos yang lama akan diserahkan kepada bos yang baru. Perumpamaan dalam konteks negara kita merdeka, jadi surat serahan kuasa yang sebelum ini pentadbiran kita ditadbir oleh British, kita serahkan kuasa-kuasanya kepada pegawai-pegawai kerajaan. Jadi surat kuasa ni perlulah diberikan oleh baginda permaisuri sendiri sebenarnya, sebagai satu kata simbolik bahawa memang betul negara kita merdeka lah. Jadi itu sebabnya surat Duke of Gloucester ni datang bukan semata-mata untuk menyaksikan lah. Dia datang sebagai wakil Queen Elizabeth untuk menyerahkan surat serahan kuasa kepada Tunku Abdul Rahman. Surat ni penting sebenarnya. Surat perlembagaan serahan kuasa. Alright, bagus. Kalau tak ada apa-apa lagi, ada tak? Kita akan cuba. Tak ada, kita cuba jawab soalan objektif. Ada di akhir sekali ni ada soalan objektif. Kita cuba jawab sikit. Tengok ya. Kita cuba jawab dua soalan lah.
Baik, semua masing-masing lihat. Okay, lihat yang pertama, Kamus Dewan. Okay, cuba tengok Kamus Dewan ni. Okey, soalan nombor 1 ada tentang Kamus Dewan mentarifkan kemerdekaan sebagai apa? Kamus Dewan. Apa tadi? Apa jawapan dia? Ha. A, B, C atau D? Tengok balik Kamus Dewan mentakdirkan kemerdekaan sebagai apa? Ada jawapan, tu. Kita tengok jap. Tulis dalam chat tak apa. B. Okey, tengok. B, bebas dari penjajah. Lain macam mana? B lagi. B lagi. Yang lain macam mana? Okey, B. Alright, jawab B, Syamimi. Okey. Mana lakinya ni? Tak ada seorang pun tulis jawapan. Come on, boys. Ada je dalam ni, boys berapa orang ni? Okey, Amir, Nazir. Amir jawab B. Nazir, Adam, mana Adam? Adam apa Adam? Jawapan awak Adam. Okey, Adam jawab B. Okey, jawapannya ialah B. Tengok balik. Mula-mula sekali. Okey. Takrif Kamus Dewan. Okey, merdeka kan? Ni dia. Bebas daripada penjajahan, kurungan atau naungan. Okey, baik. Baik, kita lihat yang kedua. Soalan kedua. Soalan objektif yang kedua. Okey, Jata Negara 1957. Apakah kepentingan lambang tersebut? A, B, C, D. Tulis dalam chat A, B, C, D. Ini Jata Negara. Okey. Alright, cikgu kecilkan sedikit. Okey, apakah kepentingan lambang tersebut? Silakan. Tulis dalam chat. A, menunjukkan ketulusan. B, mempamerkan kehebatan. C, mewujudkan semangat berdikari. D, melahirkan semangat cinta akan negara. Yang mana satu? Apa jawapan? D. D. Alright, kita lihat. Jawapannya betul. D, melahirkan semangat cinta akan negara. Bagus. Alhamdulillah. Okey, bagus. Okey, baik. Soalan yang awak kena tulis. Soalan ringkas. Okay, tadi objektif kan? Cikgu tulis pada chat. Bentar.
Jawab. Mengapakah anda perlu mengingati hari kemerdekaan negara? Simple je soalan ni. Cuba jawab. Cuba jawab sekarang. Okey. Simple je jawapan dia. Soalan ni simple. Mengapakah anda perlu mengingati hari kemerdekaan negara? Okey, silakan. Okey. Cikgu stop presenting Okey, silakan. Apakah anda perlu mengingati hari kemerdekaan negara? Jawab dengan ringkas saja tetapi ayat lengkap lah. Jangan terlalu ringkas, ayat tergantung. Okey. Boleh ambil masa, relax, ambil masa, fikir, fikir dulu. Okey, dalam masa beberapa minit dah ada jawapan. Okey, kita akan bincang sama-sama. Okey. Dalam masa lebih kurang 5 minit. 5 minit 5 minit. Okey, dari sekarang. Okey. Ambil masa awak. Silakan. Dah siap jawapannya? Type dia dalam ruangan chat. Ya, Amir Farhan, angkat tangan. Ada apa-apa masalah? Okey. Okey, bagus Syamimi, bagus Amir. Okey, pandangan yang lain silakan. Pastikan semua ada jawapannya. Okey, bagus Mawadah. Okey, setiap pelajar perlu memberikan pandangan tentang soalan itu tadi. Okey.
Okey, yang lain macam mana? Okey, yang lain macam mana? Okey, ada lagi ni. Belum-belum hantar. Okey, cepat cepat cepat. Okey, bagus Nazir. Bagus, bagus Adia. Bagus Adia. Okey, yang lain. Alright. Mengapa kita perlu mengingati hari kemerdekaan negara? Mengapa kita perlu mengingati hari kemerdekaan negara? Kita ni. Kita ni anda sebagai pelajar lah. Anda sebagai pelajar kenapa perlu mengingati tarikh ataupun hari kemerdekaan negara? Adam, macam mana Adam? Pandangan anda Adam? Okey. Okey, baiklah. Ya, kita bincanglah jawapannya. Bermula dari Fatin dan bawa ke atas. Okey, Fatin kata, okey, untuk menghargai pejuang terdahulu yang berusaha untuk menembus maruah negara yang dijajah oleh kuasa luar. Okey, betul? Menghargai pejuang terdahulu yang berusaha menembus maruah negara yang dijajah oleh kuasa luar. Betul? Menghargai pejuang-pejuang dahulu lah. Okey, pejuang-pejuang dahulu Okey, bagus. Sharifah Salina untuk menghormati para pejuang negara serta para pemimpin yang berusaha untuk negara. Betul, menghormati. Nurul Iman Syafiah memupuk semangat patriotisme, mengukuhkan jati diri. Bagus, patriotisme, jati diri, satu jawapan yang baik. Okey, bagus. Okey, kita lihat seterusnya supaya dapat memupuk semangat patriotisme. Okey, Alia. Betul. Mengukuhkan jati diri, betul. Sebenarnya banyak lagi jawapan dia. Okey. Okey, boleh panjang-panjang lagi. Okey, Hazirah, semangat perpaduan serta mengetahui bahawa kemerdekaan adalah tanda kita sudah bebas dari penjajah. Betul, bagus. Semangat perpaduan tu. Okey, bagus. Mengukuhkan perpaduan, bagus. Untuk mengukuhkan perpaduan, ada perpaduan lagi, bagus. Bagi contoh, jawapan yang baik. Okey, ada contoh. Saling menyayangi, menghormati dan saling bekerjasama. Bagus contoh ni. Okey, jawapan Zulaika, menghargai dan menghargai segala pengorbanan. Bagus. Okey, yang melibatkan pelbagai pihak. Bagus. Nazlia memupuk semangat patriotisme. Okey, bagus. Kerana ramai tokoh-tokoh pahlawan yang banyak berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan sehingga sanggup bergadai nyawa demi memastikan generasi akan datang dapat hidup dengan harmoni tanpa sebarang ancaman penjajah. Okey, satu lagi contoh jawapan yang bagus daripada Siti Nur Mawadah. Okey, so Siti Nur Mawadah ni beritahulah pejuang-pejuang tu siapa, tokoh-tokoh dan pahlawan-pahlawan yang berjuang dulu yang mendapatkan kemerdekaan. Kalau best lagi, nyatakan, kalau boleh nyatakanlah pahlawan, contoh-contoh tokoh atau pahlawan tersebut. Contohnya Perdana Menteri kita Tunku Abdul Rahman bersama kaum pemimpin kaum lain pergi ke London berunding tentang kemerdekaan negara, ataupun sebagai contoh lagi
Dosain, Datuk Maharaja Lela, okey, yang telah berjuang membebaskan negara, yang telah berjuang, okey, menentang British, yang telah mencalar maruah bangsa. Boleh juga yang itu. Okey. Baik. Irene Syamimi mengenang dan menghargai jasa tokoh negara kita, bagus, supaya dapat mengukuhkan jati diri, bagus. Okey, itu sajalah yang ada jawapannya. Okey, baiklah cikgu rasa sampai di sini sajalah kelas kita. Okey, pada 2 jam lebih kurang sampai 9.40, lagi 20 minit lagi. Kita bolehlah take a break sekejap. Okey. Baik, kita akan jumpa pada kelas akan datang minggu depan kot. Okey, minggu depan ni kita akan habiskan bab 10 dan kemudian pada minggu seterusnya kita masuk bab 1 tingkatan 5. Jadi kita doakan supaya pelajaran minggu depan berjalan dengan lancar, supaya kita tamatkan bab-bab atau topik yang terjejas ni ya. Okey, baik. Kalau ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Ada tak sebarang soalan? Cikgu tanya dulu, ada sebarang soalan tak? Ada tuan dia? Kalau senyap tu tak adalah Cikgu akan tutup majlis ni. Okey, baiklah. Okey, alhamdulillah kita sudah berjaya menyelesaikan tugas kita hari ini sebahagian daripada bab 10, iaitu panjang juga kita bincang hari ni topik 10.1. Okey, topik 10.1 iaitu pengertian kemerdekaan. Kita sudah belajar tentang pengertian kemerdekaan. Kemudian topik 10.2, okey, persediaan menyambut pemasyhuran kemerdekaan negara. Kemudian topik 10.3, detik pemasyhuran kemerdekaan negara. Ada dua lagi topik iaitu 10.4 dan 10.5 yang belum lagi kita belajar. InsyaAllah minggu depan Baiklah, kita akhiri majlis ilmu kita dengan tasbih al-kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.